Moina macrocopa, di mana kita perlu masihkan Corella, Corella air hijau, atau kita panggil phytoplankton, di mana menjadikan makanan kepada zooplankton Moina macrocopa. So ini semuanya kolam-kolam yang di mana air hijau ni Corella sudah menjadi, dan saya telah masukkan induk-induk Moina. Yang ini pula kolamnya yang baru dibersihkan, di mana saya baru masuk baja NPK dan hampas beras, dan juga tadi kopi, kopi yang pakai di mana sudah difermentasikan. Yang ni baru saja kita masukkan, di mana air ni air baru ni, baru yang kita lihat nanti yang telah menjadi, yang sudah menjadi. Moina sedang berkembang dengan pesat, yang di mana dalam kolam ni, kolam L4 saya dengan L5 saya yang sudah menjadi. Yang ni pula hijaunya nampaknya masih kurang menjadi, belum siap bagi saya, di mana air hijaunya masih tak cukup pekat bagi saya. Ini masuk ke hari keempat, Biasanya pekat ni kadang-kadang dia menjadi pada hari ke-5 dan ke-6, di mana saya akan masuk Moina induk-induk Moina. Dan ini Moinanya akan berkembang, berkembang biasa. Jangka hayatnya kita pakailah satu kolam, jangka hayatnya lebih kurang dalam seminggu 2 minggu biasanya paling lama, dan kadang-kadang dia jauh lebih lama, dan sehingga boleh mencatat 3-4 minggu Moina masih berkembang dengan pesat di dalam tu, dalam kolam tersebut. Ini semuanya bergantung. Biasanya saya rekomen hanya 2 minggu, atau Jambatan Perikanan pun pernah mengajar mengatakan 2 minggu. Tapi nampaknya ada seperti ini, kolam ini di mana dia terlebih dari 2 minggu. Lepas 2 minggu atau lebih ni dan masuk minggu keempat tu, masih ada Moina lagi yang sihat. Populasinya masih sihat. Dan kolam ini saya bersihkan dan dimasukkan air baru hari ini, disebabkan Moina tu di mana kita cek kesihatan Moina tu, di mana ada sebahagian menjadi kita panggil kutu air jet. Kutu air jet ni tu ada yang kita pakai lebih dikenali sebagai kutu air ekor tajam. So ekor tajam ni biasanya bagi kita dah inilah populasinya kurang sihat, di mana seksnya ada yang menjadi bertukar kepada jantan dan sebagainya, dan ini disebabkan airnya dah kurang sesuai, untuk mereka berkembang dengan secara normal, dan dia bertukar seks untuk bertelur, dan dengan cara yang lebih ekstrim lah. So ekor tajam ni biasanya kita tidak disukai oleh breeder, dan di mana dia mengancam kesihatan, atau di mana anak ikan juga akan dimatikan oleh ekor kutu jet ni. So selepas kita bersihkan
kolam tersebut, di mana kita akan nampak. Biasanya ini contoh kolam yang lebih kecil, di mana kita akan nampak banyak tumpuk-tumpuk hitam ni. Tumpuk-tumpuk hitam ni sebagai kekun, kekun blackworm. Rumah ini blackworm. Dan setiap kali kita bersihkan kolam, biasanya kita boleh kumpul mona-mona atau cacing merah kita panggil. Ada orang suka cacing merah. Dalam English dia panggil blackworm. Ada cacing merah atau cacing darah. Blackworm. Blackworm ni salah satulah sumber makanan yang berkhasiat tinggi, makanan hidup yang berkhasiat tinggi untuk betta dan ikan-ikan tropika yang lain. Yang ni spesimen saya nak tunjukkan. Ini spesimen yang kita cakap bukannya menjadi sangat lah, tapi ini di sampingan kan. So lepas kita lepaskan air kolam kutu air, inilah menjadi. Sebab itu kadang-kadang saya bagi makanan kepada kutu air ni, saya hampa-hampanya ada orang dia tapis dan sebagainya. Kalau dia tak tapis, banyaklah blackworm yang makan hampa-hampa tersebut. So kalau kita kutip dalam setiap kolam kecil ni, saya boleh dapatkan berapa ratus gram cacing merah ni. Cacing merah ni berlainan. Dia tak sama dengan cacing sutra. Cacing sutra tu lain, Ini blackworm, Ini blackworm. Blackworm tu cacing merah ni, atau cacing darah. Dia berwarna merah, seperti darah, Disebabkan mungkin disebabkan rupanya dipanggil blackworm lah, cacing darah. So kutipan ni kalau macam ni bagi saya bukan banyak sangat lah. Kalau dengan kolam-kolam besar tu, fiber tu, saya dapat kutip, biasanya satu kolam saya dapat kutip 0.5 kilo hingga 1 kilo. Kalau kolam-kolam kecil macam ni, biasanya lebih kurang 0.5 kilo lah. Melainkan bergantung juga makanannya. Kalau ni kolam ni, sebab ni kolam ni hayatnya hanya seminggu lebih dah kutu jet dah ternampak kutu jet. So saya terpaksa tamatkan dan bersihkan kolam ini. So nampaknya hampasnya pun tak banyak. So blackwormnya pun tak banyak lah. So sisa-sisa kita ni kita nanti akan bersihkan, akan tunjukkan cara kita bersihkan. Kita hanya sauk je, nanti masukkan dalam kontainer atau dengan jala, lepas tu cuci dengan air. Okay, first sebab saya dah lambat, so kita nampak tepi-tepi ni sudah jadi kering, tak apa. Di mana saya akan guna air, tanggalkan, cuci, tanggalkan blackworm tersebut. Sebab mereka sekarang ni masih lekat pada dinding dasar kolam. Tak apa, kita tanggalkan dia dengan semburan air apa ni. Ini selepas kita ambil kutip dari itu, kita bersih dengan rapat di dalam jala. Di mana kita pecahkan kekun dia, sebab dia mereka semua tinggal dalam kekun ni. Okey. Dari sini kita nampak dah. Kita nampak.
nampak dah cacing-cacing tersebut. Tapi masih sebab hampas-hampas yang besar tu masih tersangkut dalam jala ni. So macam mana kita nak bersihkan, asingkan cacing-cacing tersebut daripada hampas-hampas ni. So sebenarnya tidak susah, hanya kita nak guna jaring atau penapis, filter-filter seperti ini. Dan saya akan tunjuk langkah seterusnya. Okey, nampak tak? So langkah ni mana hampas-hampas kita asingkan cacing tersebut dari hampas. Di mana cacing akan lepas dari jaring ni ke bawah. Dan yang di bawah ni semuanya cacing-cacing merah atau bloodworm, cacing darah. Lepas tu kita biarkan begitu, dibiarkan begini. So di mana cacing akan lepas lah, kita nampak ni. Nah, banyak sekali cacing-cacing ni dan hampas. Nama reflection ni. So kita akan biarkan begini, dan di mana cacing akan lepas ni lah, dan lepaskan berapa jam. Kalau saya biasanya ikan yang kalau cacing ni saya nak beri kepada ikan-ikan di dalam kolam besar dan sebagainya. Saya tidak abaikan ni lah proses ini, di mana hampas-hampas ni pun telah dibersihkan tadi dengan pecutan air kan. So sebenarnya tidak, apa-apa ni pun tidak mengotorkan air. So ni hanya hampas lah. Kita tidak guna kotoran. Saya tak guna kotoran lah, atau najis binatang. So ni biasanya semuanya hampas. Hampas soya atau hampas dari beras, termasuk juga kopi. Nampaknya semua, kalau benda ni yang saya pakai ni semuanya bagi saya menjadilah. Saya tidak pilih sebenarnya guna cara tertentu atau satu saja cara dia atau makanan-makanan tersebut. Tapi makanan-makanan tersebut semuanya saya pakai apa yang kita panggil sisa-sisa atau mudah didapati. Dan proses ini terutama perlu melalui fermentasi terdahulu. Yang ni nampak tak? Ni fermentasinya. Kalau yang ni campuran rice bran dengan ampas beras, rice bran dan juga kopi, dan difermentasikan. Warna dia gelap sebab kali ini disebabkan banyak kopi lah. Bau kopi pun masih ada lagi, berat. Okey. So kita biarkan ni. Nampaknya banyak sekali. Mungkin hari pun dah makin gelap. Tak nampak sangat. Tapi saya cuba nanti dengan flash. Okey. Nampak tak? Harap nampak juga. So inilah cacing darah, atau kita cacing merah. Bahasa Inggerisnya bloodworm. Nampak? Kalau kita ambil, alihkan ni, kita nampak. Bawahnya semua tu bloodworm tu.
ini antara makanan yang kita katakan berkhasiat tinggi untuk ikan laga. Dan ini juga kita tidak perlu buat secara intensif atau secara hanya khusus untuk bloodworm saja, tapi kita boleh buat 2 in 1. Kita buat Moina sambil kita dapat bloodworm juga. Ini tadi saya tunjukkan cara kita dah bersihkan kolam bloodworm. Tapi sebenarnya cara tu bukan satu saja. Tapi seperti tadi saya tunjukkan, kolam-kolam Moina ni, kalau kita sauk dengan jaring ke dasar kolam-kolam tersebut, banyak juga bloodworm di bawah tu. Bloodworm banyak di dasar tu, atau di tebing-tebing kolam, banyak sekali. Tapi bila kita nak buat kolam baru ni, pembersihan macam saya, pembersihannya saya akan basmikan kuman dengan kapur putih dan sebagainya sebelum saya masukkan air. Basmikan semua termasuk bloodworm. Kenapa? Tadi saya dah cerita, disebabkan kutu jack. Kutu air jack, memang kita tak nak dia disambung atau berada di kolam baru kita. So sebelum kita masuk air baru, memang kita basmikan kuman, bersihkan kolam tersebut. Lepas dah bersih, baru masuk air baru, baja dan sebagainya. Lepas tu sampailah air ini bertukar kepada hijau pekat, di mana Chlorella sudah berkembang dengan pesat. Makanan inilah antara makanan yang kita katakan untuk Moina. So lepas tu bukan saja kita bergantung pada Chlorella sahaja, tapi saya juga ada masukkan makanan-makanan seperti tadi yang saya cerita telah difermentasikan. Sebab difermentasi, melalui fermentasi ini banyaknya bakteria yang bagus, bakteri. Dan antara ni juga makanan suplemen atau makanan untuk kutu air juga. Sebab Moina ni dia berbeza dengan DM, Daphnia magna. Yang membanding Daphnia magna, dia tidak, kadang-kadang kita katakan kenapa Daphnia magna lebih tidak perlukan air hijau dan sebagainya, dan dia makanannya berbeza sedikit disebabkan saiz tu. Daphnia magna lebih saiz mulutnya dan sebagainya lebih besar. So kita dapat bagi dia makan spirulina dan lain-lain, partikel-partikel yang lebih besar. Tapi Moina tidak boleh, sebab Moina tu halus, kecil. So di sini saya hanya nak tunjuk sauk sedikit saja, menunjukkan spesimen Moina saya, di mana kalau senang saja, kalau kita kocor sendiri memang senang nak tangkap dan segar. Saya paling suka kalau Moina-Moina yang subur seperti ini dan dengan diet Chlorella, sebab warna dan sebagainya, kesihatan mereka memang cantik sekali dan berkhasiat tinggi sekali. Dan di mana kita tangkap Moina-Moina tersebut, kita masih boleh nampak sebenarnya secara, kalau kita guna close up, kita boleh nampak kutu-kutu ini di mana perutnya masih berwarna hijau. Ini yang kita tahu, Chlorella ni memang phytoplankton yang memang berkhasiat tinggi lah. So sebab dah malam ni, nampaklah. So ininya Moina. Dan setiap hari ini menjadi satu praktis lah. Setiap hari walaupun saya dah sauk Moina-Moina tersebut, juga saya akan cek cek di mana kesihatan Moina tersebut. Kalau dapati mempunyai kutu air jack, dan kita tahu kolam ini dah
populasinya dah berubah, kualitinya dah berubah. So kualiti airnya mungkin dah berubah. So baik kita bersihkan kolam dan buat culture yang baru. Okey, sekian sahaja. Terima kasih. So langkah kedua, kita akan kutip cacing tersebut dengan jala. Okey. Dengan jala kita masukkan dulu sebelum buat pembersihan. Kutip dulu. Okey. Lepas kita kutip ni, kita akan nanti saya akan tunjuklah cara-cara kita bersihkan cacing merah ni. Nampak tak? Banyak tu. Sekarang ni masih dengan kotoran. So lepas tu kita akan cuci. Macam mana kita cuci, saya akan tunjuk sekejap lagi.